السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita pada malam ni daripada 40 amalan mudah menurut sunnah, ialah pada muka surat 46, iaitu amalan yang ke-16 di bawah tajuk doa kepada pengantin. Jadi kita tengok apa yang diletakkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala berkenaan dengan tajuk doa kepada pengantin. Dia datangkan satu hadis doa yang dibacakan bila mana kita mendengar ada orang baru kahwin. Hadis ni diriwayatkan daripada Abu Daud dan dinilai sebagai sahih. Dan bacaan ni bacaan yang ma'ruf, ataupun doa ni ialah doa yang ramai orang tahu dan ramai orang ingat, iaitu ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, yang bermaksud semoga Allah memberi berkat kepadamu dan ke atasmu serta menghimpunkan kamu berdua, iaitu pengantin lelaki dan perempuan, dalam kebaikan. Kalau kita perasan dalam bacaan doa ni, ada benda yang menarik pada doa ni, iaitu bila mana Nabi suruh kita sebut barakallahu laka, semoga Allah Ta'ala memberkati kepadamu, wa baraka alaika, dan Allah Ta'ala himpunkan dan Allah Ta'ala berkati ke atas kamu. Dua kali, barakallahu laka wa baraka alaika. Pertama kepada kamu, dan yang kedua ke atas kamu. Kenapa sampai dua kali? Perlu didoakan kepada orang yang baru kahwin. Beberapa pandangan para ulama menyebutkan, pertama, sudah pasti dan sudah tentu, ianya ialah bacaan yang asal daripada Nabi. Bila mana Nabi menganjurkan kita sebut macam tu, maka pertama sekali yang datang dalam kepala kita sebagai umat Nabi ni ialah kita ikut. Sebab apa yang datang pada Nabi dan ditunjuk ajar oleh Nabi, ianya tidak boleh lagi dipertikaikan. Walaupun kadang-kadang ada orang dia persoalkan kenapa sampai dua kali. Cuma nak katanya, pertama, kalau benda tu datang pada Nabi, telah dibuktikan jalannya, ucapannya memang betul datang pada Nabi, kita tak petikai. Walaupun kadang-kadang nampak bacaan dia tu macam berulang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beza laka wa alaika. Laka itu kepada kamu, alaika ke atas kamu. Sebabnya apa? Sebab pertama,
perkahwinan ialah satu benda yang besar. Perkahwinan ialah satu perkara ataupun satu benda yang besar. Ianya bertitik tolak daripada ayat 32 surah An-Nur. Tuan-tuan puan-puan boleh tanda ayat ni. Bila mana Allah Ta'ala sebut wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ni ayat 35 surah An-Nur. Allah Ta'ala kata wa ankihul ayama minkum. Maksud dia apa? Maksud dia ialah dan engkau kahwinilah. Para ulama dia berselisih tentang maksud ayat ni, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan wa ankihul ayama. Wa ankihul ayama tu adakah ianya bermaksud wajib ataupun ianya bermaksud harus ataupun sunat dan macam mana? Okey. Sebab dari segi bentuk kalimah tu dalam ayat 32 surah An-Nur, dia macam perintah. Wa ankihul ayama minkum. Kahwinilah al-ayama. Al-ayama maksudnya lah orang bujang daripada lelaki ataupun perempuan yang belum ada experience kahwin, yang belum ada pengalaman kahwin. Was-salihin, dan juga orang-orang yang saleh, yang baik, min ibadikum, daripada kalangan hamba kamu, wa imaikum, iaitu hamba lelaki dan juga hamba perempuan. Kemudian kata Allah Ta'ala, in yakunu fuqara, sekiranya mereka itu miskin, Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka kekayaan daripada limpah kurnianya. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala itu maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi maha mengetahui. Okay. Macam saya sebut tadi, ayat ni ialah ayat yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum kahwin. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat, ada yang kata harus. Tapi yang tepatnya perkahwinan itu bergantung kepada satu orang. Bila dia rasa diri dia wajib, bila dia rasa diri dia harus. Dan ada sebahagian para ulama mengharamkan satu orang tu untuk berkahwin kerana ada sebab-sebab tertentu. Okay. Jadi sebab itulah doa ni dia datang dengan dua kali minta supaya diberi keberkatan. Pertama pada dirinya dan ke atasnya. Sebab ianya satu perjanjian akad lil abad, kata para ulama. Akad lil abad ni maksud dia apa? Perjanjian kekal selama-lamanya. Walaupun orang tu dia bercerai daripada pasangan dia. Hakikatnya bercerai, tapi dia punya hubungan biologi. Sebab daripada perkahwinan dia akan berlakunya hubungan intim. Manusia bila mana dia buat benda tu, dia ada melakukan hubungan itu, dia akan ada kesan biologi walaupun dia dah cerai. Okay. Jadi ia menunjukkan pada kita satu hubungan manusia yang sangat halus dan sangat unik untuk dibahaskan. Sebab tu para ulama dia melihat pasti ada satu isyarat yang Nabi ingin sampaikan, sehingga doa ni Nabi ulang dua kali. Barakallahu laka wa baraka alaika. Moga Allah Ta'ala berkati kamu dan berkati ke atas kamu. Okay. Yang berkati ke atas kamu tu lebih besar berbanding berkati kamu. Sebab minta sungguh-sungguh pada Allah Azza wa Jalla supaya diberi kemudahan pada orang yang berkahwin. Okay. Kita balik semula pada ayat yang ke-35 tadi, surah An-Nur, bila mana Allah Azza wa Jalla sebut tentang perintah suruh kahwin orang-orang bujang dan juga hamba-hamba. Macam kita sebut tadi, dalam tafsir Ibn Katsir boleh rujuk. Ibn Katsir ni disebut ikhtalafal ulama fi amrin tazwij. Telah berselisih para ulama pada urusan perkahwinan. Majoriti kata wajib. Majoriti kata wajib berdasarkan satu hadis tentang beberapa orang sahabat yang pilih tak nak kahwin, yang pilih tak nak makan, yang pilih tak nak tidur. Hadis ni kuliah subuh esok baru kita bahas. Itu akan kita bahas pada esok. Okay. Cuma saya sebut sikit. Saya sebut sikit ni nak beritahu kepada kita, isu perkahwinan dia bukan isu setakat akad nikah dan selesai. Ianya ialah satu tanggungjawab dan ianya banyak aspek dan sudut yang perlu diberi perhatian.
Kemudian Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata wa jama'a, dan dihimpunkan bainakuma, antara kamu berdua, iaitu pengantin perempuan dan pengantin lelaki, fi khair, dalam keadaan yang penuh kebaikan. Tengok perkataan khair tu dia umum. Maknanya mintalah limpah kepada pengantin yang baru kahwin ni dengan berbagai-bagai kebaikan. Maknanya kebaikan dari sudut perasaan, kebaikan dari sudut ekonomi, nafkah, kebaikan dari sudut zuriat, kebaikan dari sudut mertua dan ibu bapanya. Ini banyak aspek yang perlu dilihat. Okay. Cuma kita tengok sikit pengajaran, sebab yang 16 dan 17 ni dia berkait. Lepas pada ni pun dia masih lagi berkait bab orang kahwin. Okay. Cuma kita baca dulu pengajaran daripada hadis. Yang pertama dia kata sunat bagi orang yang berjumpa dengan pengantin untuk mendoakan pengantin dengan doa ini. Maknanya dia sunat mustahabbah, sangat dianjurkan. Bila mana Nabi dengar doa kahwin, Nabi akan doakan dengan doa ini. Okay. Bukan nyanyi lagu, sebab doa ni orang dah buat lagu pun. Okay. Ada orang majlis kahwin dia pasang lagu Mahizin yang ni. Lagu dia bukan doa, lagu-lagu, doa-doa. Okay. Orang yang melantunkan, mengalunkan lagu, walaupun lagu tu bentuk doa, tapi itu bukan cara berdoa. Itu bukan cara berdoa. Sebab para ulama memakruhkan doa secara berlagu. Ini disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Sebab tu perbuatan sebahagian kita, kalau ada majlis baca doa ramai-ramai ni, kepala yang baca doa tu dia baca macam beralun sikit. Okay. Perbuatan tu tak haram, cuma makruh. Sebab kita sedang minta dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan andai kan, kita minta dengan orang, tuan-tuan pergi hantar surat, orang masjid pergi hantar surat dekat pejabat agama, nak minta kelonggaran tu ke, nak minta bantuan ni ke, tuan-tuan sampai dekat pegawai tu, tuan-tuan minta sambil menyanyi. Okey tak okey? Pergi dekat pegawai pejabat agama, saya nak minta, dia kata encik kena balik pergi berubat dulu kot, tak berapa sihat main pejabat hari ni. Okay. Itu cara minta. Sebab tu dalam doa ni, you must be serious dalam doa. Kita kena serius dalam doa. Sebab kita sedang meminta. Dan kita sedang mendoakan pada satu orang yang dia tak tahu apa akan berlaku pada dia selepas dia kahwin. Sebab ianya ialah amrun ghaibi, satu benda yang gaib. Cuma kita boleh rancang. Kita bukan mengharapkan berlaku porak-poranda dalam rumah tangga dia. Cuma nak katanya, waktu dia baru akad nikah tu mungkin dia excited. Okay. Tapi lepas daripada tu, apa cabaran yang dia akan hadapi tak diketahui. Sebab tu Nabi minta supaya diberi keberkatan. Tapi kalau majlis perkahwinan itu sudah ada unsur-unsur yang tidak berkat, macam mana doa ni dia nak synchronize dengan majlis perkahwinan yang besar itu? Ada orang dia buat majlis kahwin, dia buat percampuran antara lelaki dan perempuan yang terlalu jelas, dan berlaku benda-benda fahsyat dalam tu. Berjoget antara lelaki perempuan, mempersembahkan tarian tak ada masalah dalam perkahwinan. Cuma berlaku, orang kata apa, ikhtilat, campur lelaki perempuan. Dia buat macam majlis orang bukan Islam, duk joget apa semua, cari pasangan masing-masing, sedangkan itu majlis kahwin orang Islam. Ataupun pasang lagu-lagu yang orang kata apa, jelas menunjukkan benda tu lalai sangat. Okay. Jadi ini benda yang perlu diberi titik berat bila mana kita nak buat majlis perkahwinan, ataupun ada unsur pengkastaan dalam majlis tu. Sebab tu Nabi pernah pesan, walaupun hadis tu hadis yang dhaif, kalau buat majlis ni jangan asing-asingkan. Maknanya majlis ni hanya orang-orang yang ada kelas je boleh datang. Orang tak ada kelas tak boleh datang. Sedangkan tujuan walimah tu ialah untuk masyhurkan orang ni dah berkahwin. Dalam masa yang sama, nak bagi peluang orang-orang yang jarang rasa lauk sedap-sedap boleh makan waktu tu. Tapi kalau benda tu dikastakan, orang-orang yang tak berapa senang, orang-orang susah ni tak boleh pergi, kita potong berkat majlis tu. Kita potong berkat majlis tu. Walaupun dari segi hukumnya, orang yang kena pergi majlis kahwin ni lah orang yang dijemput.
Tapi kalau sahibul walimah, orang yang buat walimah tu, dia orang yang luas melihat isu ni, mana-mana orang boleh dipanggil. Sebab ada orang dia jemput awal. Ada orang dia buat di masjid sebab nak bagi makan. Maknanya mana-mana orang, tak dapat surat pun tak apa, tak dapat mesej pun tak apa, ambillah makanan. Itu yang sepatutnya. Dan pengantin pada hari itu, dia kena banyak interaksi dengan tetamu yang datang. Cuma kita hari ni dalam majlis kahwin, saya tak kata salah, cuma kena, kalau boleh buat penambahan sikit dalam majlis. Pengantin jangan terlampau kaku. Dia tunggu dia nak bersanding je. Saya tak nak bahaslah hukum bersanding tu, walaupun ada perbahasan dalam bab tu. Cuma kalau dia nak bersanding, pertama majlis makan dah buka pukul 11 biasa. 11 sampai pukul 6, 11 sampai pukul 5. Pengantin tak muncul. Pengantin akan muncul waktu orang nak buka laluan, orang nak bersanding, waktu tu. Lepas dia bersanding apa semua, dia dah belah kek apa semua, dia nak buat, dia buatlah. Tapi sebenarnya, orang kata apa, yang sepatutnya tak payahlah ada unsur yang berlebih-lebihan sangat. Terutamanya kalau yang buat majlis tu ustaz-ustaz, terutama ustaz-ustaz muda yang baru nak kahwin ni. Saya ingat guru saya dia pernah pesan, antara tanda satu orang tu dia eloklah agama dia, tengok majlis kahwin dia. Walaupun benda tu ulama tak sebut, tapi untuk zaman sekarang, kadang-kadang ada orang dia tak belajar agama, tapi dia punya kenduri kahwin tu lebih dekat dengan sunnah berbanding orang yang belajar agama, ada title ustaz, dia bersanding, dia bersolek lebih dahsyat daripada artis lagi. Itu tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya lah, tak salah nak pakai bagi elok, cuma kita minta supaya diberikan doa yang baik kepada pengantin. Dalam pengajaran yang seterusnya, dia kata pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab mengucapkan lafaz birrafa wal banin. Ini lafaz yang diucapkan pada zaman masyarakat Arab jahiliyah dulu. Bila mana berlakunya perkahwinan, orang baru kahwin, dia akan sebut birrafa wal banin. Maksud dia apa? Semoga serasi. Ar-rafa tu maksud dia serasi. Wal banin, dan banyak anak lelaki. Sebab memang kebanggaan masyarakat Arab ni nak anak lelaki ramai. Datang Nabi tak larang majlis kahwin. Nabi suruh ubah. Sebab kahwin tu fitrah, semua manusia. Orang kata apa, ada kecenderungan ke arah itu. Melainkan cenderung dia dah rosak, dia tak minat kepada lawan jantina. Itu cerita lain. Dia kata, namun lafaz ini ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama berbeza pandangan tentang sebab lafaz ini dilarang. Ini disebut dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada 3 pandangan. Dia kata sebahagian ulama menyatakan lafaz ini dilarang kerana lafaz ini tidak mengandungi doa kepada Allah maupun zikir. Ia hanya harapan yang tidak disandarkan kepada doa. Tak ada, orang kata apa, bentuk berdoa yang clear pada perkataan itu. Birrafa wal banin, umum. Dia umum saja. Dia ada perkataan-perkataan yang kita kena ikut dan kita kena sebut dengan betul lah. Contoh hari Jumaat kan, antara benda yang biasa orang sebut ialah Jumaah Mubarakah. Masyarakat kita mungkin tak berapa tak berapa sebut sangat benda ni. Tapi kalau dalam mesej, dalam WhatsApp tu, biasa hari Jumaat nak suruh buat solat, ujung tu tulis Jumaah Mubarakah. Boleh ataupun tidak sebut macam tu. Secara umumnya benda tu boleh, supaya Jumaat kamu diberkati. Ataupun orang nak exam, sebut bitaufiq wan najah, semoga diberi kemudahan dan diberi kejayaan. Ataupun lepas daripada solat air raya, kita pun sebut taqabbalallahu minna wa minkum wa salihal a'mal. Ucapan-ucapan ni dia bermula dengan kebiasaan cakap. Tapi ada benda-benda ucapan yang Nabi ajar secara khusus. Contoh, doa kepada pengantin. Nabi mansuhkan ucapan yang berlega dalam masyarakat, Nabi tukar. Sebab apa? Ucapan tu tak cukup dan ada benda yang tak kena. Kata para ulama yang golongan pertama, dia kata sebab tidak jelas unsur berdoa dalam tu. Yang kedua, muka surat 47,
Sebahagian ulama berpandangan bahawa sebab larangan ialah kerana ia hanya mengharapkan, menginginkan, ia hanya harapan, menginginkan anak lelaki semata-mata, dan ia memberi isyarat kebencian kepada anak perempuan. Itu yang paling jelas. Sebab dia sebut birrafa wal bani, tak sebut perempuan. Masyarakat jahiliah sememangnya tidak menyukai perempuan, bahkan tidak memberi apa-apa peluang pun kepada golongan perempuan, terutamanya golongan bawahan. Dia ada masyarakat Arab yang mengangkat perempuan kelas atasan, macam Khadijah. Ni perempuan kelas atasan, dia ada kemuliaan dia, dia orang kaya, dia business woman pada zaman tu. Okay. Itu pendapat yang kedua, sebab jelas nampak lebihkan anak perempuan, lebihkan anak lelaki, kurangkan anak perempuan. Yang ketiga, sebahagian ulama berpandangan sebab larangan ialah kerana lafaz ucapan ini terlalu khusus, iaitu harapan supaya pasangan serasi dan mendapat anak lelaki, sedangkan lafaz yang sunnah lebih sempurna dan luas. Ini kerana tidak semestinya semua pasangan akan bahagia dengan kewujudan anak lelaki. Mendoakan keberkatan untuk pengantin lebih umum dan lebih baik serta fleksibel. Macam kita sebut tadi, bila mana Nabi ajar pada kita untuk kita sebut barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Ta'ala berkati kamu dan berkati ke atas kamu dan himpunkan kamu suami isteri ni dalam kebaikan. Kita tengok, kita banding. Ni lafaz Nabi ajar. Yang berlega dalam masyarakat zaman Nabi tu birrafa wal bani. Maksud birrafa wal bani maksudnya semoga serasi dan ramai anak lelaki. Okey. Golongan ketiga dia kata sebab apa Nabi larang sebut macam tu? Kerana lafaz ucapan dia terlalu khusus dan harapan supaya pengantin serasi dan mendapat anak lelaki, sedangkan lafaz yang sunnah lebih sempurna dan luas. Okey. Sini saya nak ambil satu bahagian je, iaitu dalam lafaz birrafa wal bani tu dia minta supaya suami isteri itu serasi. Dia macam ni tuan-tuan. Serasi bagus. Tapi kalau dia terlampau serasi sehingga dia tidak boleh bertelagah pada benda-benda yang betul, itu perkahwinan yang tak betul. Contoh saya bagi tuan-tuan, mungkin tak clear lagi. Suami dia suka buat benda jahat, isteri diam benda jahat yang suami buat, tak kata apa, dan bersetuju dengan benda jahat yang suami buat, benda tak betul suami buat. Tu dia panggil serasi, tapi serasi yang tak betul. Contoh yang ada dalam Al-Quran, ada dalam sirah orang terdahulu, bagaimana Asiyah, isteri Firaun, dia tak setuju dengan suami dia yang mengaku dia Tuhan, tapi dia tak lawan sehingga dia kata ceraikan aku. Dia tak kata, cuma dia tak setuju. Serasi bagi betul. Kalau suami buat salah, isteri dia tak bersama dengan kesalahan suami. Sama juga dengan isteri, kalau dia buat salah, suami tidak bersama dengan kesalahan isteri dia. Contoh, suami isteri dia mulut longkang, mulut laser, serang semua tempat, 7E serang, KFC serang. Tuan-tuan tahu kan kes tu? Negeri saya tuan-tuan, daerah saya pula. Oh, malu tu. Apa reaksi suami dia? Tak ada keluar apa-apa kan? Kita tak dengar apa suami dia kata apa. Okay. Sepatutnya suami dia kena menzahirkan tidak bersetuju apa yang isteri dia buat. Okay. Tapi taklah sampai dia macam menyalah kata ketik, betul lah aku silap kahwin dengan dia ni. Bukan. Cuma nak kata serasi macam mana? Sebab saya ada tengok satu video suami dia ada kat sebelah waktu dia buat permohonan maaf. Suami dia cara dia convince, yakinkan isteri dia, macam dia nak kata serang orang, kata ke orang tu tak salah, kamu apa yang kamu buat tu okey. Yang tu serasi tak betul. Sebab tu birrafa, dia tidak, orang kata apa, dia sempit. Tapi beza dengan doa Nabi ni, wa jama'a bainakuma fi khair, himpunkan mereka berdua dalam kebaikan, bukan fi syarr, dalam keburukan. Jangan himpun dua-dua dalam keburukan. Kalau salah seorang je buruk, biar seorang tu je buruk, seorang lagi jangan ikut.
Dan yang sepatutnya kebaikan akan mendominasi dalam kehidupan rumah tangga pasangan itu. Okay. C, muka surat 47, lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna kerana ia mengandungi doa keberkatan kepada pengantin. Mendoakan keberkatan lebih luas kerana ia merangkumi semua perkara kebaikan. Sebab benda yang paling mustahak dalam hidup ni ialah mencari keberkatan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala cuba gambarkan luasnya dan pentingnya manusia hidup mencari berkat. Tapi nak kena cari berkat daripada tempat-tempat yang betul. Bukan cari berkat daripada air liur tuk guru, air kaki tuk guru, bukan. Cari berkat daripada tempat yang betul. Okay. Cuma nak katanya, keberkatan itu benda yang penting. Cuma carilah keberkatan seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila mana kita buat majlis kahwin, si pengantin dia dekat berinteraksi dengan tetamu yang datang supaya dia boleh dengar dengan telinga dia tetamu yang datang tu mendoakan keberkatan pada perkahwinan dia. Kalau dia duduk sanding atas, dia nak dengar macam mana? Mungkin orang berdoa pada dia. Okey. Cuma kalau dia sendiri kata doakan perkahwinan kami, lalu orang yang datang tu dia doa pula sesuai dengan sunnah, berkali-kali dia dengar di telinga dia, mudah-mudahan perkahwinan itu betul-betul memberikan berkat kepada si pengantin yang baru kahwin itu. Kemudian dia sebut sini, moga Allah memberkati diri pengantin, apa yang ada padanya dan apa yang dikurniakan kepadanya. Ini pun disebut dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Maknanya nak kata pada kita bahawasanya lafaz doa ni walaupun dia nampak simple, tapi ia besar. Waktu kita mengucapkan doa ni kepada pengantin, ucapkanlah dengan perasaan dan dengan harapan yang betul. Sebab antara kayu ukur mustajabnya doa tu ialah orang yang melafazkan doa tu dia faham, dia reti dan dia sebut tu sekali dengan apa yang ada dalam jiwa dia, bukan jiwa kosong. Sebab tu saya kata kalau berdoa dalam bentuk lagu, dia hanya mengikut rentak lagu, dia tak ikut doa tu. Sebab tu kalau ada orang dia pasang majlis kahwin, just pasang lagu Mahizin, barakallahu lakum, apa semua tu, itu tak panggil berdoa. Kita menjadikan lagu tu guna lirik daripada sunnah Nabi. Lirik tu ambil dari sunnah Nabi, tapi ia bukan cara beramal dengan sunnah Nabi. Tak semua benda perlu didendangkan dengan melodi. Sebab bila mana masuk zikir, masuk doa, dia perlukan kepada penghayatan jiwa. Walaupun kadang-kadang yang mengucapkan tu suara tak sedap, tapi kalau datang pada jiwa yang ikhlas, maka dia ada punca-punca kemustajaban di situ. Okey. Itu amalan yang ke-16. Seterusnya amalan yang ke-17. Amalan yang ke-17 muka surat 48. Doa kepada pengantin atau doa membeli kenderaan yang baru. Pun riwayat daripada Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kamu berkahwin dengan seorang wanita, hendaklah mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Maksud dia apa? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan wanita ini dan apa yang telah engkau ciptakan untuknya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada keburukan wanita ini dan apa yang telah engkau ciptakan untuknya. Apabila membeli unta, iaitu kenderaan yang baru, hendaklah dia memegang puncak bonggolnya. Maknanya bonggol unta tu pegang, lalu mengucapkan seperti tadi juga. Doa ni fleksibel. Baca pada pengantin, baca pada isteri. Pengantin tu baca pada isteri. Yang tadi orang datang baca pada pengantin. Yang ni pengantin baca pada pasangan dia. Siapa nak baca? Suami baca. Bukan isteri yang baca, suami baca.
dan ianya dibuat secara tertutup. Yang jadi masalah hari ni, ambil gambar lepas akad nikah, si suami angkat tangan berdoa, sebelah letak atas ubun-ubun. Ambil gambar. Entah apa dia baca pun kita tak tahu. Okey, tapi ambil gambar. Betul tak perbuatan tu? Tak salah, tak haram, tak kata masuk neraka pun, tapi tak tepat. Benda tu tak tepat dan ia bukan ditunjuk di khalayak ramai, bukan. Apatah lagi ada orang lepas daripada kahwin ajak isteri semayang sunat nikah belakang orang, belakang masjid. Kalau nikah dalam masjid, pertama semayang sunat nikah tu tidak waris daripada Nabi, dia waris daripada sahabat. Sahabat ada buat, tapi sahabat tak buat lepas akad nikah, lepas tu panggil fotografer tolong rakam sikit, ataupun panggil mana-mana orang cari stand, tarik dengan mikrofon, saya nak buat live semayang solat nikah ni. Tak. Buat di mana? Buat bila mana kamu bersama dengan isteri kamu. Maknanya dalam bilik secara tertutup, tak buat secara terbuka. Yang ni orang muda-muda kena tahu. Yang tak kahwin lagi ataupun yang berhasrat untuk mencuba kali kedua pun kena tahu tak? Okey, maknanya ini ialah benda yang dia kena retilah. Okey, perkara yang dia kena tahu. Okey. Kemudian dalam hadis ni Nabi kata, apabila kamu membeli unta, maknanya beli kenderaan baru, pegang bonggol dia. Unta ni spesifik kepada kenderaan. Spesifik kepada kenderaan. Okey. Jadi bila mana kita beli kereta baru ke, motor baru ke, kita nak pegang mana? Sebab motor kereta tak ada bonggol. Pegang di tempat yang kita guna untuk memandu dan mengarah dia. Kalau kereta apa? Steering lah. Kalau motor, handle motor tu lah. Okay, pegang. Tuan-tuan tak perlu cabut, lepas tu tulis 2468, tak perlu. Baca yang tu ya. 2468 ni cerita orang lain. Okay. Cuma nak katanya, tuan-tuan baca yang tu. Ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita. Dan ia sangat clear. Tengok apa Nabi sebut. Nabi kata, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan yang ada padanya. Kalau isteri, kebaikan yang ada pada kenderaan. Wa khaira ma jabaltaha alaihi. Dan apa yang telah engkau ciptakan untuknya. Maknanya, minta kebaikan. Maknanya kalau dia bawa kahwin, dia sentuh ubun-ubun. Sebab ada dalam riwayat, ialah menyentuh ubun-ubun. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Sentuh ubun-ubun secara tertutup. Dia tak buat secara terbuka. Maknanya, masuk dalam bilik, suami bacalah kepada isteri dia. Ini ialah antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi orang muda. Malam ni tak ramai orang muda, ramai orang yang berumur sikit. Jadi bincang bab nikah dia kurang syok sikit lah. Okay. Tapi tak apa. Tuan-tuan kalau ada hasrat untuk kali kedua, berani, dipersilakan. Kalau tak berani di Pulau Pinang, Perlis boleh buka jalan yang luas. Sebab Perlis dia punya undang-undang lain sikit. Dan di Perlis ni antara negeri yang paling ramai janda di Malaysia. Tu benda tuan-tuan kena tahu. Saya bukan promote, saya bagi tahu fakta. Okey. Okey. Saya bagi tahu fakta pada tuan-tuan. Okey. Dan tuan-tuan boleh buat secara sembunyi-sembunyi, tapi kalau pecah temblang tuan-tuan tanggung sendiri. Dan kita punya fatwa memang meringankan dalam bab tu sebab melihat kepada kapasiti janda yang terlalu ramai dan memerlukan perhatian kepada lelaki-lelaki yang betul-betul boleh orang kata apa membimbing lah. Okey. Cuma nak katanya tak kiralah isteri yang keberapa kali, kita boleh buat benda yang sama. Kita boleh buat benda yang sama. Okey. Pengajaran daripada hadis, disunatkan bagi suami apabila baru berkahwin untuk menyentuh ubun-ubun isteri sambil berdoa dengan lafaz doa ini. Juga disunatkan bagi orang yang membeli kenderaan berupa unta atau kuda. Tadi kita dah sebut dah. Okey. 49, B, disunatkan bagi pembeli kereta atau motor kerana ia juga kenderaan pada zaman ini. Jika unta dipegang di bonggolnya, maka kereta motor bolehlah pegang di mana-mana bahagian paling atas. Ada yang kata macam tu. Okey.
Kemudian C, lafaz doa ini sangat luas kerana ia menganjurkan seseorang memohon daripada Allah agar diberikan kebaikan diri isteri yang dinikahi dan kebaikan akhlaknya. Begitu juga menganjurkan pembeli kenderaan memohon kebaikan kepada kenderaan yang baru dibeli dan kebaikan apa yang dibawa di atasnya. Dalam bab kenderaan ni, orang kita dia ada amalan-amalan yang berbeza. Ada orang dia pergi hantar dekat ustaz, pergi hantar kat tuan guru untuk dibuat air khusus, dijampi, lepas tu direnjiskan kepada kenderaan itu. Okay. Perbuatan tu boleh tak nak buat? Sekarang ni saya dah bagi tahu dekat tuan-tuan semua yang ada, yang dengar live, yang Nabi ajar suruh kita buat yang ni. Yang orang duk buat tu, walaupun banyak, walaupun dibuat oleh tuan guru yang disegani, tapi itu bukan yang Nabi ajar. Saya sebut banyak tu. Saya tak kata yang diorang buat tu tak betul. Yang diorang buat tu semua boleh pergi ke neraka. Cuma tuan-tuan boleh buat comparison, perbandingan antara yang Nabi suruh dengan yang Nabi tak suruh. Mana lagi mudah, mana lagi senang. Tambah pula, orang kata apa, orang yang beli kenderaan dan orang yang kahwin, dia sendiri yang paling kuat jiwa dia untuk minta kebaikan. Kalau dia minta orang lain doakan, dia tak berapa kuat. Boleh jadi orang yang tolong buat air apa semua tu, dia buat lebih-lebih kurangnya. Ataupun dia baca jampi dekat air tu supaya kereta tu tuan-tuan pakai 2 tahun, bagi dekat dia free-free. Boleh jadi macam tu. Dia duduk semayang hajat siap-siap, kereta elok, aku baca ayat sikit, biar dia pakai setahun je, tahun depan dia bagi hantar kat rumah aku. Kena ustaz-ustaz yang memang gila kan kereta-kereta mahal ni. Okay. Benda tu boleh jadilah. Saya tak katalah ada orang niat macam tu. Cuma nak kata, orang yang memiliki kenderaan, dialah yang paling kuat jiwanya. Dialah yang paling nakkan kebaikan, sama ada pada isteri ataupun pada kenderaan. Di yang keempat, inilah cara yang diajar oleh sunnah. Setiap Muslim mampu untuk melakukannya. Tidak perlu untuk meminta pertolongan sesiapa untuk memandikan kenderaan baru dengan air bunga dan segala perkara yang tidak diketahui asalnya. Maknanya tak perlu kepada amalan-amalan tu. Tuan-tuan nak basuh kereta, basuh. Kalau nampak kereta tu kotor, basuh lah. Tuan-tuan nak basuh, nak polish, nak apa. Tapi kalau upacara yang begitu spesifik dalam Islam, dia tidak ada seperti itu. Dia tidak ada. Dan kita jangan melihat ia sebagai kewajipan. Dan ada orang dia mengikat, kalau tak buat benda tu, berkemungkinan besar akan berlaku benda buruk pada kenderaan tu. Yang tu yang jadi problem dia. Sebab ada orang dia rasa kalau tak dimandikan, kalau tak dibuat salat hajat, kalau tak disembah dengan air bacaan Quran ke apa semua, maka boleh berlaku benda-benda buruk pada kenderaan itu. Benda itu hanyalah tambah-tambahan yang orang mutaakhir buat. Tapi pada zaman Nabi ianya tidak berlaku. Terus kepada yang ke-18. Okay. Yang ke-18, bacaan ketika hujan turun. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'an. Kata Aisyah, hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Rasulullah apabila melihat hujan turun, baginda akan kata, ya Allah, moga curahan yang turun itu bermanfaat. Kita tengok pengajaran hadis, apa kata penulis. Hadis ini mengajarkan kita bacaan sunnah ketika melihat hujan turun. Hujan turun, bukan tengok awan gelap, tak hujan lagi, bau bunyi guruh. Bukan. Hujan turun, maknanya bila mana hujan tu dah turun. Doa ini doa yang ringkas tetapi mempunyai maksud yang luas, iaitu memohon kepada Allah agar hujan yang turun memberi manfaat kepada insan dan manusia, supaya hujan tu tak jadi hujan yang menyebabkan banjir, bencana, malapetaka. Yang kedua, memohon agar Allah menjauhkan kita daripada hujan yang memudaratkan serta membahayakan diri dan harta. Muka surat 51, terdapat beberapa lagi perkara sunnah lain yang berkaitan dengan hujan. Antaranya bacaan doa lain ketika hujan turun. Ini pun riwayat Bukhari, iaitu mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberikan hujan dengan limpah kurnia Allah dan rahmatnya. Ini pun boleh baca selain pada Allahumma sayyiban nafi'an.
Bacaan ketika hujan turun terlalu lebat beserta ribut. Ini riwayat Imam Muslim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan kandungan angin, dan kebaikan sesuatu yang mengiringi angin ini diutuskan. Aku berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan kandungannya, dan keburukan sesuatu yang mengiringi angin ini diutuskan. Maknanya tengok hujan, lepas tu angin kuat, dengan ribut, duduk atas jambatan Pulau Pinang, sampai kereta pun, motor pun tak boleh bergerak, kita baca doa ni. Kalau tuan-tuan tak ingat dia punya matan Arab dia, tuan-tuan baca lebih-lebih kurang dia punya maksud dia pun kira okey dah. Kadang-kadang nak ingat tu payah. Okay. Tapi maksud ni kita boleh nampak lah. Aku mohon padamu kebaikan angin ini, kebaikan kandungan angin ini, dan kebaikan sesuatu yang mengiringi angin ini. Aku berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan kandungannya, dan keburukan sesuatu yang mengiringi angin ini diutuskan. Ini doa yang dibaca ketika mana tengok hujan ribut dan hujan yang dah menyebabkan banjir. Bukan baca ayat daripada surah Hud. Ada orang dia duk share bila mana berlaku banjir baru-baru ni Pantai Timur ke di mana-mana negeri. Share satu ayat, iaitu ayat cerita tentang banjir berlaku pada zaman kaum Nabi Nuh dulu. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wastawat 'alal judi. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, wa qila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telanlah air, wa ya sama'u aqli'i, dan wahai langit berhentilah kamu pada hujan, wa ghidal ma', dan putuskan hujan. Ada orang dia suruh amal ayat tu. Pertama, ayat tu bukan doa. Ayat tu perintah khusus Allah Ta'ala pada langit dan bumi, dia bukan doa. Kita sebut benda tu, kita baca ya ayat Quran, kita tak berdoa dengan tata cara yang betul. Ada orang dia pandang doa ni doa ialah, dia ambil sebiji dot daripada Quran, terus buat macam tu. Sebab tu saya pernah dengar sebahagian ustaz, dia kata segala perkataan Rabbana dalam Al-Quran ni semua boleh ambil untuk baca doa. Tak betul benda tu. Sebab ada perkataan Rabbana dalam Al-Quran, Rabbana itu, doa tu diucapkan oleh ahli neraka yang duduk dalam neraka. Antaranya dalam surah Ghafir, iaitu bacaan ahli neraka, doa ahli neraka bila mana dia lama sangat duduk dalam neraka ni. Dia kata Rabbana amattana thnatain wa ahyaitana thnatain. Wahai Tuhan, kami dah hidup 2 kali, dah mati 2 kali, keluarkanlah kami daripada neraka ni, kami tak tahan. Ada orang dia jelapak sangat nak beramal dengan amalan ni, dia pun buat carian dalam telefon, application Quran, Rabbana. Semua Rabbana dia amalkan. Ada Rabbana yang boleh diamalkan, ada Rabbana tak boleh diamalkan. Sebab tu kena buat study lah sikit. Okay. Dia tak boleh ambil semua dalam Al-Quran. Boleh ambil, tapi kita kena pandai adjust, bagi synchronize dengan orang kata apa, doa tu, bagi nampak macam memohon. Ayat tu ayat perintah suruh bumi tarik air tu dan langit stop hujan. Bukan. Itu bukan bacaan yang betul ketika mana berlakunya banjir ataupun hujan yang terlampau lebat dan membawa mudarat. Sunat mengambil sedikit air hujan dan meletakkannya di badan ketika hujan baru turun. Maknanya sunat mandi hujan sikit, bukan mandi hujan macam budak-budak tu. Sebab ada riwayat berkenaan dengan Nabi ni mengambil berkat dengan air hujan. Okey, kita tengok hadis riwayat Anas daripada Sahih Muslim. Kata Anas, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Qala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu min al-matar. Faqulna ya Rasulullah, lima sana'ta hadha? Qala li'annahu hadithu ahdin bi rabbih ta'ala. Maksud dia muka surat 52, kami ditimpa hujan bersama Rasulullah, kata Anas. Lalu baginda membuka bajunya. Okey, buka baju ni macam mana tuan-tuan?
Nabi alihkan kain yang menutup bahagian atas badan. Sebab pakaian yang paling banyak Nabi pakai ni dua jenis. Pertama nama dia thawb. Thawb ni jubah lah. Baju yang ada lubang leher dengan lubang masuk tangan. Dia boleh jadi macam baju kemeja sekerat dekat pinggang, dan dia boleh jadi sampai dekat dengan buku lali. Jubah lah. Okay. Yang kedua dia panggil hullah. Hullah ni macam orang buat ihram. Orang buat umrah tu, pakaian ihram tu, itu pakaian yang dipakai oleh masyarakat dulu. Tapi dia tak pakai warna putih lah, berbagai-bagai warna. Macam kita kain plekat tu dia dah berjahit, kita masuk dalam kain tu. Yang ni kain dia lepas, cuma dia pakai macam kain plekat. Dan bahagian atas badan tu ditutup dengan ridak. Okay. Sebab tu ada orang dia salah faham. Dia ingat ridak ni, mengamalkan sunnah ridak ni ialah ridak yang tuan-tuan duk tengok ustaz-ustaz dalam TV duk pakai. Ataupun sebahagian ustaz yang berkala macam-macam jenis duduk atas bau tu. Itu memang ridak lah. Okay. Cuma kita jangan faham, ridak itu hanya itu. Ridak ni ialah serbat, kain apa saja yang digunakan untuk menutup bahagian atas. Dan dia tidak berjahit. Dan pada zaman dulu orang pakai yang tu saja. Sebab pakaian zaman dulu dia tak berjenis macam pakaian zaman sekarang. Nabi alihkan bagi basah kena tubuh badan Nabi. Okay. Kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa melakukan demikian? Nabi bersabda, kerana ia baru menerima arahan Tuhannya. Maknanya Nabi ni terima arahan daripada Allah Azza wa Jalla untuk membasahkan sikit badan dengan hujan yang baru turun tadi. Dan bacaan ketika hujan turun sehingga membahayakan nyawa dan harta. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajari. Kita pergi lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi, kita perhabis yang 18 ni, iaitu bacaan ketika hujan turun. Yang tadi tu bacaan ketika mana hujan, angin, ribut apa semua. Ni bacaan ketika hujan turun sehingga membahayakan nyawa, diri dan harta. Iaitu riwayat Ibnu Khuzaimah dan dinilai sebagai sahih hadis ni, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami
wala alaina, dan jangan turunkannya di atas kami. Maknanya kita tengok hujan tu memang hujan yang boleh bawa mudarat, banjir sehingga bangunan runtuh, rumah rosak. Allahumma 'alal akami wadh-dhirab, ya Allah turunkanlah hujan di bukit-bukit besar, wa butunil audiyah, dan juga di perut lembah, wa manabiti syajar, dan tempat tumbuh pokok. Waktu kita tengok hujan tu, kita doalah kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengalihkan hujan. Okey. Jadi bila mana tengok hujan tu lain macam, kita baca doa ni. Walaupun ada orang dia bagi petua yang macam-macam. Petua untuk alih hujan ke arah yang lain. Dulu famous ada satu orang daripada utara juga. Dia sebut antara amalan ataupun bacaan yang boleh kita buat bila mana tengok hujan tu teruk, kita alih hujan tu ke arah lain, iaitu baca ayat dalam Quran, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Itu ayat tu, itu ayat Quran. Okay. Tapi dia suruh baca wa in yamsaskallahu bidurrin fal simpanglah. Kenalah ayat tu, tuan-tuan boleh cari ya. Okay. Tapi itu yang tak betul. Okay. Kalau jadi, saya nak kata, ini antara orang yang argue saya. Dia kata saya pernah buat jadi. Okay. Jadi ia bukan satu indikator benda tu betul. Ini benda kita kena faham. Tuan-tuan kena reti betul bab ni. Kalau nak kata benda tu betul hanya kerana jadi, maka orang-orang yang melakukan sihir, dia orang buat benda yang betul. Sebab semua sihir yang dia buat kadang-kadang jadi. Ada sihir yang dia buat kadang-kadang jadi. Ataupun contoh yang lebih mudah, orang yang merompak duit yang dia dapat daripada hasil rompakan tu, pergi beli dekat kedai duit tu, laku duit tu. Tiba-tiba dia pun beritahu kat orang, merompak ni tak salah. Sebab apa? Duit yang orang guna daripada hasil kerja, gaji, dengan duit yang merompak, dua-dua laku. Tak, itu bukan indikator dia. Jadi itu bukan kata benda tu betul. Kadang-kadang ia ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan insya-Allah kita akan sambung sunnah yang seterusnya pada kali yang akan datang. Kita akan jumpa lambat lagi ni, sebab bulan Ramadan, lepas pada bulan Ramadan akan datang lah. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.